أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina wa habibina Muhammadanil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur pada Allah. Malam ni kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali di dalam majlis ilmu, dalam kuliah agama kita. Dan pada bulan ini adalah pertama kali saya sampai di sini, di Masjid Si Putih ni. Setelah selama 3 bulan lebih kita tak dapat bersua, segala kehidupan kita, kebiasaan yang kita buat selama ni Allah Ta'ala tarik nikmat. Nikmat boleh ke surau, nikmat boleh ke masjid, nikmat boleh sembahyang Jumaat, nikmat boleh berada di dalam saf rapat, berada dalam jemaah dan sebagainya. Kalau sebelum ini kita boleh main masjid, kita boleh pergi masjid, pergi surau seramai yang mungkin. Tiba-tiba ditarik nikmat itu oleh Allah Ta'ala. Hanya boleh 3 orang aja. Tak pernah berlaku seumur hidup kita, tuan-tuan. Masa mula-mula awal PKP hari itu, selama ni tak pernah pun kita dihalang untuk ke masjid, ke surau, ataupun dikurangkan jumlah. Tiba-tiba Allah Ta'ala buat macam tu. Allah Ta'ala tarik nikmat kita selama ni. Yang ni satu benda yang kita sentiasa kena ingat. Maka bila Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan balik semula nikmat itu, nikmat boleh ke rumah dia, nikmat boleh mengunjungi balik semula rumah Allah ni, masjid ni, surau ni, dan yang terbaru nikmat boleh pula menghadiri majlis ilmu, maka kita sepatutnya syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi manusia yang beriman, alhamdulillah, maka dia sambut nikmat Allah Ta'ala ini dengan penuh gembira. Tuan-tuan, seronok tak seronok boleh datang masjid balik? Seronok ke tak seronok boleh dengar kuliah balik? Seronok. Sebab itu Allah Ta'ala kata dalam Quran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ
faman yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak beri dia hidayah, nak beri dia petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, Allah Taala akan bagi terang dada dia untuk terima Islam. Apa saja yang datang daripada Islam sampai ke dalam lubuk hati dia. Apa saja yang datang daripada Quran, datang daripada hadis, apa tuan-tuan guru kata, apa penceramah cakap, apa ustaz-ustaz kata dalam kuliah, senang masuk ke dalam dada. Ini yang Nabi kata, ini yang Allah Ta'ala kata apa tadi? faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi dia petunjuk, nak bagi dia jadi elok, nak bagi dia jadi baik. Sebelum nak jadi baik, nak jadi elok, mesti ada petunjuk dulu. Mesti ada hidayah Allah dulu masuk ke dalam dada. Maka tanda-tanda orang yang Allah Ta'ala nak bagi dia jadi baik, dapat hidayah, ada pedoman, jadi elok dunia dan akhirat, yashrah sadrahu lil Islam. Apabila sampai nasihat agama, terang hati dia, terima Islam. Apa yang datang daripada Islam, tak ada cakap banyak. Taat, patuh. Seperti mana kita sebut selalu dalam wirid semayang kita, sami'na wa ata'na. Dengar sahaja apa Quran kata, dengar saja apa Nabi kata, dengar saja apa Islam kata. Sami'na wa ata'na. Dengar, patuh, taat. Itulah kita. Orang yang Allah Ta'ala nak bagi hidayah, Allah Ta'ala nak tanda-tanda Tuhan memberi petunjuk kepada seseorang itu, yashrah sadrahu lil Islam. Maka hati dia terang untuk menerima Islam. Apa masuk pun, apa yang sampai kepada dia, nasihat yang sampai kepada dia, semua masuk ke dalam dada. Nampak? Allah Ta'ala kata macam tu. Tetapi Allah Ta'ala kata pula, faman yuridillahu ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Siapa pula yang Allah Ta'ala nak sesatkan dia? Siapa pula yang Allah Ta'ala nak bagi dia jadi kehidupan yang teruk? Siapa yang Allah Ta'ala tak nak bagi hidayah kepada dia? Maka Allah Ta'ala kata apa? Yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Allah Ta'ala akan jadikan hati dia sempit, sesak menerima Islam. Orang-orang yang tak seronok dengan Islam itu kerana apa? Kerana Allah Ta'ala dah sesakkan dada dia. Allah Ta'ala dah sempitkan hati dia. Sebab itu ada beza. Ada orang musim PKP jadi rindu nak ke masjid, jadi rindu nak ke surau, jadi rindu nak ke rumah-rumah Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana hidayah tu dah masuk ke dalam dada. Allah, hai Ustaz, rindunya saya nak ke surau. Rindunya saya nak dengar ceramah. Rindunya saya nak dengar kuliah. Saya kata balik, pakcik, kalau rindu nak dengar kuliah saya, tengoklah kuliah online. Sekarang ni ustaz-ustaz banyak buat kuliah online. Saya pun musim PKP hari tu tuan-tuan, 3 bulan, termasuk bulan Ramadan. Malam-malam saya buat kuliah. Tapi saya bercakap sorang-sorang lah, Imam. Cakap sorang-sorang dalam handphone, buat secara live. Ni pun saya tengah buat secara live ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook, dalam page audio kuliah. Audio kuliah ni pihak penganjur yang banyak menghimpun ustaz-ustaz satu Malaysia ni. Dema ni himpun kuliah-kuliah ustaz ni, buat dalam audio kuliah. Kan? Bila buat secara live ni tuan-tuan, bukan setakat orang si putih je dengar. Bahkan satu Malaysia ni penonton yang masuk ni ada datang daripada Melaka. Makcik Melaka ni ada tu. Tuan-tuan tak nampak lah, saya nampak lah. Ada datang daripada Singapura pun ada tu. Datang daripada Brunei pun ada. Indonesia pun ada. Maka kita luaskan dakwah kita. Tuan-tuan balik ni nanti, tuan-tuan tengok Facebook saya, Ustaz Syahrizal Zainuddin, boleh tengok rakaman pada malam ni. Ataupun tengok page audio kuliah. Jadi tuan-tuan, ada orang dia
rindu nak dengar kuliah. Ini orang yang Allah Ta'ala yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang Allah Ta'ala dah terangkan hati dia untuk menerima Islam. Tapi Allah Ta'ala kata pula, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُضِلَّهُ يَشْرَحْ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Siapa yang Allah Ta'ala nak jadikan dia sesat, maka Allah Ta'ala tutup rapat pintu hati dia. Maka dia jadi sesak dengan Islam, jadi meluat dengan Islam, jadi menyampah dengan Islam. Apa saja yang datang daripada Islam, jadi marah, jadi melenting. Sami'na wa asaina. Dengar apa Islam kata, tetapi melawan balik. Dengar apa Islam kata, apa Quran kata, tapi menentang, tapi bantah, tapi tak suka, meluat dan sebagainya. Ada tak manusia jenis macam tu? Banyak. Tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Jadi kalau kita rasa dalam hati kita susah nak menerima ayat-ayat Allah, susah nak menerima kebenaran-kebenaran yang di dalam Islam, itu petanda Allah Subhanahu wa taala sengaja menjadikan hati dia untuk tidak menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan syukur kita tak jadi macam orang yang Tuhan sebut tadi. Orang yang Allah Ta'ala sesakkan hati dia mendengar Islam. Dengar je Islam, nyampah. Tengoknya muka ulama, benci. Tengok muka Tok Imam, meluat. Rasa nak meludah. Tengok masjid, menyampah. Ada orang tengok masjid, menyampah. Dia jadi susah hati tengok masjid besar-besar. Dia jadi susah hati tengok kuliah cukup ramai orang. Dia cukup susah hati bila tengok masjid tu imarah, surau tu pun imarah, penuh ramai orang dan sebagainya. Tuhan kata apa? Ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang Allah Ta'ala dah gelapkan hati dia, tak boleh terima hidayah Allah. Orang yang Allah Ta'ala dah sesatkan diri dia, orang yang sesak diri dia, ataupun apabila melihat Islam itu jadi sesak dada dia, dia seolah-olah seperti apa? Ka'annama yas'adu fis sama. Seperti seolah-olah sedang naik atas langit. Di mana langit tu tak ada oksigen, maka dia jadi sesak nafas. Kan kita naik langit tuan-tuan, mana boleh menafas melainkan dengan oksigen, bekalan oksigen. Tuan-tuan tengok angkasawan tu. Dia naik atas langit, naik bulan dan sebagainya, perlukan bantuan oksigen. Maka Tuhan kata orang yang Allah Ta'ala tutup rapat hati dia, tak boleh nak menerima Islam, itu petanda Allah Ta'ala tak bubuh hidayah ke dalam dada dia. Maka bila dia lihat Islam, dia jadi sesak. Ka'annama yas'adu fis sama. Seolah-olah seperti orang yang sedang menaiki langit. Bila kita naik langit, oksigen tak ada, macam mana kita menafas? Sesak nafas tuan-tuan. Nampak tak? Alhamdulillah. Maka cubalah tuan-tuan lihat diri masing-masing. Adakah kita jadi manusia yang seronok mendengar Islam? Seronok mendengar nasihat-nasihat agama? Seronok nak hadir kuliah-kuliah agama? Seronok nak dengar majlis-majlis ilmu? Ataupun kita jadi satu orang yang meluat dengan majlis ilmu, tak seronok dengan Islam, benci dengan apa yang datang daripada Quran dan hadis dan sebagainya, tetapi seronok pula dengan maksiat-maksiat yang berlaku di luar sana. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Sebab tu syukurlah kalau kita masih lagi Allah Ta'ala kekalkan kita daripada dulu sampailah sekarang sentiasa mencintai rumah Allah, masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat ada PKP ke tak ada PKP, balik-balik muka sama saja. Kan? Muka Abang Fauzi, muka Tok Imam, muka Pak Long kita. Ada muka baru. Alhamdulillah kalau ada muka baru. Kalau ada muka baru, alhamdulillah. Kalau ada muka lama-lama pun alhamdulillah. Itu bertanda siapa yang orang lama di sini dan masih kekal pula di sini, itu bertanda Allah Ta'ala masih lagi jaga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi tarik diri kita, jentik hati kita untuk berada di dalam rumah dia, berada dalam majlis ilmu. Mana-mana yang baru masuk tu, alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala petik hati kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Sebab orang yang berada dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, Nabi kata, man salaka tariqan
sahhal ya bataghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nampak tu tuan-tuan. Siapa yang mencari jalan, siapa yang melalui satu jalan, yang jalan tu pula menuju ke majlis ilmu, menuju ke kuliah-kuliah ilmu, menuju dia akan dapat melalui jalan yang dia lalui itu, dia akan dapat ilmu. Ilmu apa dimaksudkan di sini? Ilmu agama. Tuan-tuan keluar daripada rumah tadi, kemudian tuan-tuan ikut simpang mana? Kanan, kiri, depan ataupun belakang. Maka tuan-tuan masuk kereta, tuan-tuan pun straight. Sampailah traffic light, tuan-tuan pergi kanan. Lepas tu straight lagi, tuan-tuan pergi belah kiri. Lepas tu straight lagi, barulah jumpa masjid seputih kita ni. Nabi kata, man salaka tariqan. Siapa yang melalui satu jalan. Ya bataghi fihi ilman. Yang mana jalan itu dia akan pergi ke majlis ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan mudahkan dia jalan-jalan menuju ke syurga. Tuan-tuan, agak-agak kita nanti di padang mahsyar susah ke senang? Keadaan kita di padang mahsyar. Susah ke senang? Kita pun tak jangka. Sebab itu kita jangan rasa seronok, rasa puas hati dengan ibadat yang kita buat. Tambah. Kita tak tahu sama ada semayang kita Tuhan terima ataupun tidak. Kita tak tahu puasa Ramadan hari itu ni, ialah kita buatlah. Tetapi terima ataupun tidak, itu soal yang kedua. Itu cerita sebaliknya. Kita tak tahu mana ibadat kita yang kita buat banyak-banyak ni Tuhan terima ataupun Tuhan tolak. Allah Ta'ala terima tak tidak kita punya solat. Allah Ta'ala terima tak tidak kita punya puasa. Allah Ta'ala terima ataupun tidaklah zakat kita buat. Allah Ta'ala terima ataupun tidakkah apa kita punya haji, kita punya umrah, kita punya sedekah, kita punya qiyamul lail, kita punya tahajud dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi buatlah apa sahaja ibadat yang kita rasa boleh mudahkan kita nanti menuju syurga Allah. Salah satu ibadat yang menyebabkan kita mudah dapat syurga Allah, Allah Ta'ala mudahkan urusan hisab kita di padang mahsyar. Allah Ta'ala mudahkan urusan kita ketika mana meniti siratal mustaqim. Tuan-tuan nak mudah ke nak susah meniti siratal mustaqim? Dah tentu nak mudah. Yang mana Nabi SAW kata apa? Alaihi kalalib. Di kiri dan kanan siratal mustaqim itu ada kalalib, ada cangkuk besi yang diperbuat daripada besi neraka. Sangat panas. Apa tugas cangkuk ni kiri dan kanan siratal mustaqim ni? Tugas dia akan cangkuk siapa-siapa yang meniti siratal mustaqim tu dengan lambat. Sebab apabila berjaya meniti siratal mustaqim, maka penghujung titian siratal mustaqim itu adalah syurga Allah. Tetapi sepanjang kita berada di atas titian siratal mustaqim, bawah titi itu adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kalalib ini, tugas cangkuk ini, dia buat apa? Dia akan cangkuk mana-mana orang yang meniti dengan lambat, maka dihumbannya orang itu ke bawah neraka, di dalam neraka yang berada di bawah titian siratal mustaqim. Maka Nabi SAW kata, "Faminhum man yamurru kal barq." Ada orang yang meniti siratal mustaqim itu umpama kilat menyambar. Inilah makhluk yang paling laju sekali yang Tuhan buat. Nampak? Ranking nombor 1 yang meniti siratal mustaqim nanti, faminhum man yamurru kal barqi. Ada yang meniti siratal mustaqim itu umpama kilat menyambar. Macam mana kita nak cantiknya orang meniti siratal mustaqim, cantiklah dia di dunia. Kalau cantik ibadat dia di dunia, cantiklah dia meniti siratal mustaqim.
Lajulah dia meniti siratal mustaqim. Kalau elok ibadat dia, pahala dia, amalan dia masa di dunia, eloklah dia nanti. Cantiklah dia meniti siratal mustaqim nanti. Oh, bukan jalan-jalan orang, tuan-tuan. Nabi kata, faminhum may yamurru kal barqi. Ada orang yang meniti siratal mustaqim itu umpama kilat menyambar. Maka tak berjayalah kalalib ni tadi, cangkuk ni tadi menyambar dia untuk umban dia ke dalam neraka. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan biasa dengar cerita Isra' dan Mi'raj kan? Nampak? Isra' dan Mi'raj ni Allah Ta'ala tunjuk keajaiban. Linuriyahu min ayatina. Tuhan sebut dalam surah Al-Isra'. Untuk kami tunjuk kepada Nabi Muhammad itu tanda-tanda besar kami. Tanda-tanda keesaan dan kebesaran kami. Apa dia tanda-tanda kehebatan Allah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj? Allah Ta'ala cipta malaikat Jibril yang boleh bawa Nabi SAW hanya satu malam. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Yang ketika itu, zaman Arab waktu ketika itu, kenderaan paling laju ketika itu adalah kuda. Naik kuda pun kalau pergi ke Palestin, ambil masa 2 bulan berturut-turut baru sampai. Nampak? Tapi Allah Ta'ala boleh buat, boleh cipta cerita Isra' dan Mi'raj hanya satu malam. Kira-kira 8 ataupun 9 jam satu malam. Sebab berakhirnya cerita Isra' dan Mi'raj itu sebelum masuknya waktu subuh. Isyak sampai subuh lebih kurang dalam 8 ataupun 9 jam. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa Allah Ta'ala boleh buat cerita itu sangat cepat? Walhal tempat yang Nabi pergi tu sangat jauh. Pergi ke Palestin. Lepas tu bila dah selesai sembahyang di Masjidil Aqsa, Nabi naik pula dalam peristiwa Mi'raj. Naik pula ke langit. Naik pula ke Sidratul Muntaha. Ya Allah Akbar. Ini bukan calang-calang punya cerita ni tuan-tuan. Ini cerita yang sangat-sangat ajaib. Rupanya di sebalik keajaiban cerita Isra' dan Mi'raj itu, Tuhan nak tunjuk kuasa dia supaya kita surrender, tunduk, patuh, jangan lawan Tuhan. Ni Allah Ta'ala tunjuk COVID-19 ni. Alahai. Allah Ta'ala kalahkan kita dengan kuman yang sehalus 0,0000000 perpuluhan nombor sekian. Itulah saiz kuman COVID-19. Saya dengar daripada satu orang saintis, profesor, dia bercakap dalam radio IKIM. Dia orang dah kaji dah. Saiz COVID-19 yang kita cukup takut-takut sangat. Keluar je rumah pakai mask. Tok Imam pun pakai. Saya ada, bukan saya tak pakai. Ke saya nak pakai? Kan? Mesti cuci tangan ke apa semua. Berjaga-jaga sungguh kita dengan kuman ni. Walhal kuman itu 0,0000000 perpuluhan nombor-nombor sekian. Maknanya tuan-tuan, kuman yang Tuhan hantar kepada kita ini halus ke kasar? Halus. Tetapi berapa juta manusia satu dunia kalah dengan dia. 150 buah negara jatuh ekonomi dema. Kalah dengan kuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar. Sedangkan banyak negara-negara yang Tuhan kalahkan ini dengan kuman ini, dema ada kekuatan militer, kekuatan ketenteraan, kekuatan persenjataan, ada nuklear dan macam-macam. Amerika ada nuklear. Kenapa tak guna nuklear lawan kuman yang Tuhan hantar? Nampak? China, negara China ada nuklear. Kenapa tak gunakan nuklear lawan kuman yang Tuhan hantar? Jepun pun sama, ada nuklear. Perancis pun sama, ada nuklear. Britain pun sama, ada nuklear. Dan macam-macam lagi negara-negara yang hebat. Semuanya jatuh dengan kehendak Allah. Hanya dengan Tuhan hantar
koman yang sehalus 0,000000000. Jenuh sebut kosong. Perpuluhan nombor sekian-sekian. Maknanya kalau koman yang Tuhan hantar ni pun koma tak boleh nak lawan, janganlah lawan Tuhan. Jangan kata-kata dah pasal Islam. Jangan hina Islam. Sebab tiba masa bila Allah Ta'ala berperang dengan kita, tak boleh lawan kita. Allah Ta'ala boleh berperang dengan manusia dengan angin. Angin yang selama ni sahabat kita, geng kita, kawan kita, masuk aja rumah pasang Swiss aircon, Swiss kipas. Masuk aja masjid pasang Swiss kipas. Bermakna angin ini sahabat kita, kawan karib kita. Kita sentiasa perlukan dia. Masuk kereta pun perlu angin, masuk rumah perlu angin, masuk pejabat perlu angin, masuk mana-mana pun perlu angin. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan angin tu pula sebagai tentera dia. Lawan kita balik dalam bentuk ribut taufan. Angin kencang dan sebagainya. Kalau angin yang Tuhan hantar pun kita tak boleh lawan, janganlah tentang-tentang Islam. Allah Ta'ala tunjuk lagi kuasa dia dengan Tuhan hantar apa? Air. Pun kawan kita, sahabat kita. Kita minum. Setiap kali kita nak makan, kita minum. Bilik air pun kita nak mandi, guna air. Nak wuduk, guna air. Nak buang air, guna air. Segala-gala perlukan air. Bahkan tubuh badan kita ni 60% penuh dengan air. Doktor pun kata pada kita, kurang-kurang kita kena minum 7-8 gelas air. Tiba-tiba dengan air Allah Ta'ala jadikan sebagai tentera dia. Dalam bentuk tsunami, dalam bentuk banjir. Yang menjahanamkan banyak negara dan menjatuhkan ego manusia. Fa'tabiru ya ulil abasar. Ambil i'tibar, wahai orang yang boleh memandang dan melihat, Tuhan kata. Allahu Akbar. Bab itu Nabi kata apa tadi? Faminhum may yamurru kal barqi. Ada orang yang meniti siratal mustaqim itu umpama kilat yang menyambar. Kilat ni cukup laju. Allah Ta'ala buktikan kelajuan kilat ini dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jibril alaihi salam yang bawa Nabi itu diperbuat daripada cahaya. Itu sebab boleh buat Isra' dan Mi'raj itu dalam masa satu malam. Sebab kelajuan cahaya 360,000 satu saat. 360,000 satu saat. Padanlah dia boleh buat Isra' dan Mi'raj itu. Boleh settle, boleh selesai Isra' Mi'raj itu hanya satu malam. 7, 8, 9 jam saja settle. Berlaku selepas Isya' dan berakhir sebelum subuh. Rupa-rupanya tak. Tuhan nak tunjuk lagi hebat dia. Tuhan nak tunjuk lagi kuasa dia. Allah Ta'ala hantar pula binatang bernama Burak. Yang menjadi kenderaan Jibril dan juga Nabi Muhammad. Jibril yang dah sedia laju 360,000 satu saat. Tuhan hantar pula Burak. Walhal Jibril boleh buat kerja tu. Boleh bawa Nabi Muhammad tu, tak ada masalah. Dah, sebenarnya Tuhan nak tunjuk esa dia. Tuhan nak tunjuk kuasa dia. Kekuatan dia, kebesaran dia. Supaya kita tunduk patuh segala arahan Allah. Jangan lagi sombong atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala hantar Burak yang diperbuat daripada kilat. Nampak? Jibril alaihi salam pun naik atas Burak. Nabi Muhammad pun naik atas Burak. Sekarang siapa lagi laju? Jibril ke Burak? Dah tentu Burak. Sebab Jibril pun menunggang Burak. Kan? Bermakna Jibril ni tak laju lagi lah. Burak lah lagi laju. Maka itulah Burak yang diperbuat daripada kilat. Tuan-tuan tahu ataupun tidak kelajuan kilat? Saya nak bagi tuan-tuan faham betul-betul macam mana orang meniti siratal mustaqim tu. Faminhum may yamurru kal barq. Ada yang meniti siratal mustaqim tu umpama barak, umpama kilat menyambar. Kilat itu Allah Ta'ala gambarkan kelajuannya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jibril bawa Nabi Muhammad, tiba-tiba Allah Ta'ala hantar binatang bernama Burak. Bermakna Burak ni lagi laju daripada Jibril. Kata ahli sains tuan-tuan, kelajuan Burak ataupun kelajuan kilat itu adalah 1000 kali ganda berbanding kelajuan cahaya. Kalilah.
Kalau 360,000 satu saat adalah kelajuan cahaya, bukan 360,000 kilometer satu jam, dah 360,000 satu saat. Kalilah dengan 1,000 kali ganda, itulah kelajuan burak. Kalau betul lah dapatan ataupun kajian ahli fizik ni, ahli sains ni. Subhanallah. Tuan-tuan, ini ranking nombor 1 orang meniti siratal mustaqim. Yang kedua, Nabi SAW kata apa? Faminhum may yamurru karrih. Ada orang yang meniti siratal mustaqim itu umpama angin bertiup kencang. Kita tak boleh nak laju macam kilat menyambar pun tak apalah, pacik-pacik sekalian. Dapat macam angin bertiup kencang pun tak apa. Sebab nak dapat kelajuan macam kilat meniti siratal mustaqim ini, oh dah tentulah yang meniti siratal mustaqim umpama kilat ni nabi-nabi yang dapat, rasul-rasul yang dapat, para sahabat yang dapat, orang-orang alim dapat. Kita dapat ranking nombor 2 pun jadilah famin may yamurru karrih. Ada orang yang meniti siratal mustaqim itu umpama angin yang bertiup kencang. Angin yang dimaksudkan ni bukan angin macam kita ni. Angin yang bertiup kencang ni tuan-tuan macam angin taufan. Tuan-tuan ingat hari tu Amerika 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun 2 kali dia kena taufan Florence. Satu negeri bernama Florida diarahkan oleh kerajaan Amerika untuk pindah. Satu negeri itu terpaksa pindah. Sebab apa? Negeri Florida ni bakal dilanda taufan Florence yang sangat ganas. Dia boleh terbangkan rumah orang, dia boleh terbangkan sampai traktor pun terbang, backhoe pun terbang sekali. Dahsyatnya angin yang Tuhan hantar. Kita tuan-tuan teruk sangat pun musibah macam mana pun tak ada kerajaan Malaysia suruh keluarkan kita daripada Perak ni, tak ada. Amerika melalui Majlis Keselamatan Negara dia arahkan seluruh penduduk Florida ni keluar daripada negeri itu. Pergilah duduk sekejap, seminggu 2 rumah mak saudara, pak saudara masing-masing. Nampak kelajuan cahaya. Dikatakan kelajuan Florence tu kira-kira hampir 300 km sejam laju. Nampak? Muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian. Famin may yamurru katain. Nabi kata ada yang meniti siratal mustaqim tu umpama burung yang terbang laju. Famin may yamurru kal farsi. Ada pula yang meniti siratal mustaqim itu umpama kuda yang berlari kencang. Famin may yamurru karamlir rajul. Ada yang meniti siratal mustaqim itu umpama laki-laki yang berlari kencang, berlari laju. Siapa laki-laki paling laju kat dunia sekarang ni? Usain Bolt lagi ke? Sara dah kot, pencen dah. Nampak? Siapa paling laju sekali berlari di dunia ni, itulah kelajuan golongan yang meniti siratal mustaqim. Famin may yamurru kamasyir rajul. Ada yang meniti siratal mustaqim tu pula umpama orang laki-laki berjalan kaki. Dan last kali ada yang mengesot-ngesot tuan-tuan, meniti siratal mustaqim tu. Agak-agak kita berada kat mana? Agak-agak kita ni laju nanti meniti siratal mustaqim nanti ni adakah macam kilat menyambar? Ataupun adakah macam angin bertiup kencang? Ataupun adakah kita ni seperti mana tadi? Seperti burung yang berterbangan, ataupun seperti kuda yang berlari kencang, ataupun seperti laki-laki yang berlari laju, ataupun seperti laki-laki yang berjalan kaki, ataupun ada yang merangkak, mengesot dan sebagainya. Ini semua tuan-tuan ikut kepada keadaan kita masa di dunia. Cantik kita di dunia, amal kita bagus di dunia, baguslah kita meniti siratal mustaqim. Sebab itu kalau tuan-tuan nak jadi mudah dapat syurga Allah Ta'ala, ketika mana dihisap Allah Ta'ala hisap mudah, ketika mana ditimbang di neraca Allah, Allah Ta'ala timbang dengan mudah, ketika mana meniti siratal mustaqim, Allah Ta'ala mudahkan kita meniti sirat tu. Banyak-banyaklah cari jalan yang boleh menuju majlis agama. Sebab Nabi kata apa tadi? Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari jalan ataupun siapa yang keluar daripada rumah dia, maka dia memilih satu jalan,
yang mana jalan itu akan menuju dia ke majlis-majlis agama, majlis ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan dia untuk dapat pintu ataupun untuk menuju jalan-jalan syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana juga di dalam surah di dalam ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala sebut beberapa dialog yang berlaku di antara penghuni syurga dengan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam surah Al-A'raf ayat 44. Tuan-tuan boleh cek balik ni. Saya bagi kerja rumah dengan tuan-tuan. Saya cikgu sekolah bagi kerja rumah. Allah Taala rakamkan di dalam surah Al-A'raf ayat 44. Tuhan kata apa? Wa nada ashabul jannah ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Apabila penghuni-penghuni syurga semua dah masuk ke dalam syurga, dan apabila penghuni-penghuni neraka semua dah masuk ke dalam neraka, Allah Ta'ala kata apa? Wa nada ashabul jannah ashabun nar ashaban nar. Maka berserulah ahli-ahli syurga kepada ahli-ahli neraka. Ahli syurga berteriak ataupun ahli syurga memanggil-manggil ahli neraka, berseru kepada ahli neraka, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Wahai ahli-ahli neraka semua, kami dah nampak dah apa Tuhan janji dalam Quran dulu. Kami dah nampak dah apa Quran janji hari tu, apa Nabi kata di dalam hadis tu, apa yang Tuhan janji, apa yang Nabi bagi tahu dalam hadis, kami dah nampak dah syurga kami ni. Allah seronoknya syurga. Syurga ni tuan-tuan, satu benda yang ulama kata mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar dan tak pernah terlintas di dalam hati. Itulah syurga. Kalau kita lihat satu rumah, satu mahligai, satu istana besar, oh macam syurga. Bohong. Sebab syurga benda yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar dan tak pernah lintas dalam hati. Itu syurga. Dan dalam syurga tak payah minta apa, tak payah order apa, lintas dalam hati nak apa, sampai apa yang kita nak. Maka penghuni-penghuni syurga yang dah dapat bidadari, yang dah dapat kemewahan syurga, yang dah dapat dah segala pakaian yang indah-indah, yang dah dapat dah segala kelebihan dan kehebatan di dalam syurga, maka ahli syurga bertanya kepada ahli neraka. Dia kata apa? Dia kata, qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Wahai ahli-ahli neraka, kami dah nampak dah apa janji Tuhan kepada kami. Alahai seronoknya apa Tuhan bagi kepada kami. Maka dia bertanya kepada ahli neraka, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Qalu na'am. Sekarang kami nak tanya kamu pula. Kamu jumpa ataupun tidak apa yang Tuhan janji kepada kamu dulu? Kalau kamu tak beriman kepada Allah, masuk neraka. Kalau kamu tak beriman kepada Allah, kamu kena bakar dengan api neraka. Yang Tuhan kata apa? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap mana kami bakar kulit mereka. Nadijat juluduhum, setiap mana gentung kulit mereka ni. Hangus kulit mereka ini. Baddalnahum juludan ghairaha, kami tukar kulit baru. Lepas tu rentung balik, bakar balik. Ini keadaan manusia yang jadi ahli neraka, yang kena azab di dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap mana rentung kulit mereka, hangus kulit mereka, kena bakar dengan neraka. Baddalnahum juludan ghairaha, kami tukar kulit baru.
Kemudian bakar lagi. Kemudian hangui. Kemudian tukar balik kulit baru. Kemudian bakar lagi. Kemudian hangui balik. Rentung balik. Tukar balik kulit baru. Bakar lagi. Rentung balik. Hangui balik. Tukar balik kulit baru. Liyazuqul azab. Supaya mereka ni rasa azab yang Allah Ta'ala janjikan dalam Quran, dalam hadis. Nampak? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kena tukar kulit mereka? Setiap hangus, setiap terbakar, tukar balik kulit baru. Ini yang kata sains biologi. Bila kulit kita terbakar, tuan-tuan, sel-sel kulit kita ni semua mati, mampuih dah. Maka deria rasa kita tak ada. Otak kita lah yang menafsirkan apa kulit rasa. Yang kita rasa sejuk malam ni, kita rasa panas, ataupun kita rasa sakit, rasa pilu, rasa pedih, rasa panas dan rasa macam-macam. Ni semua adalah kulit punya kerja. Maka kulit ni, deria ini akan melalui urat-urat ni akan menyampaikan maklumat kepada otak. Maka otak ni lah yang mengatakan bahawa apa kita rasa. Sebab itu, lembu dan kerbau yang kena semelih, tuan-tuan, bila dah habis kena semelih, mereka tak rasa sakit apa. Sebab urat-urat yang menyampaikan maklumat kepada otak tu, mereka tak rasa dah sakit. Okey, saya teruskan sekejap lagi. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Maka berkatalah ahli syurga kepada ahli neraka, "Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Kami nak tanya kamu, adakah kamu dah jumpa apa Tuhan janji ataupun Tuhan bagi tahu dalam Quran? Kalau sekiranya kamu tak beriman, kamu kena bakar dalam neraka. Maka jawab mereka, qalu na'am. Jawab ahli neraka, ya betul. Kami nampak dah apa Tuhan janji dulu. Kami jumpa dah macam-macam dalam neraka ni. Fa'adhana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka berkatalah malaikat, maka laknatlah kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menzalimi diri sendiri di dalam neraka Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga ada pula dialog antara ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli neraka kata apa? Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Berserulah ahli neraka kepada ahli syurga. Ahli neraka panggil-panggil ahli syurga, an afidu alaina minal ma. Boleh tak kamu bagi sikit kami air, sebab kami tak ada air langsung di dalam neraka ini, kecuali rasaka, kecuali Allah Ta'ala bagi minum orang-orang neraka ini adalah air yang hasil daripada bakar air lemak dema, air peluh manusia. Apabila kena bakar dengan api neraka, maka air ni keluar membuak-buak daripada tubuh badan. Air lemak ni, air lemak itulah yang dia meminum hari-hari. Maka akhirnya bila tak ada minuman yang sedap-sedap di dalam neraka, dia meminta kepada ahli syurga, an afidu alaina minal ma. Boleh tak minta sikit air yang kamu rasa tu, kami nak minum sikit. Au mimma razaqakumullah, ataupun apa sahaja makanan-makanan yang kamu makan di syurga tu, bagi kami sikit, tapau ke kami sikit. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Maka berkatalah mereka, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan makanan ataupun minuman ahli syurga itu kepada orang-orang kafir. Ni lah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita nak mudah dapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyakkan hadir majlis ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang sentiasa mencari jalan pergi ke majlis-majlis ilmu, Tuhan mudahkan dia jumpa jalan-jalan syurga nanti di hari akhirat. Tak boleh dapat majlis ilmu di surau, di masjid, dalam handphone ada banyak. Dalam TV ada. Dalam handphone, dalam YouTube. Tuan-tuan tekan aja, pilihlah ustaz mana tuan-tuan suka. Ustaz yang garang ada. Garang macam singa. Ustaz yang melawak pun ada. Daripada bagi salam sampailah wabillahi taufiq wal hidayah, mengekek-ngekek kita gelak. Ustaz yang pandai menyanyi ada, lagu Piramli ada, Bollywood ada, macam-macam ada.
Ikutlah kehendak kita tuan-tuan. Yang penting penuhkan hidup kita dengan majlis ilmu supaya Allah Ta'ala redha kita dan kita nanti menuju syurga Allah Ta'ala dengan mudah. Wallahu alam, cukup sekadar itu. Saya mohon ampun, saya minta maaf kalau terkasar bahasa yang baik datang daripada Allah, tak baik itu silap saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.